Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semuanya dalam sihat sejahtera. Selamat bertemu sekali lagi di dalam ruang Sembang Santai Geologi bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi, melalui channel Cinta Risa. Terdapat kekeliruan di kalangan masyarakat tentang penggunaan batuan dan mineral, rocks and minerals. Jadi pada hari ini saya akan cuba menjelaskan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan mineral dan apa pula yang dimaksudkan dengan batuan. Sebelum saya mulakan, saya mohon supaya diberikan like dan share kepada video ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat daripadanya, dan jangan lupa juga subscribe channel Cinta Risa dengan menekan tombol subscribe. Batuan dan mineral mempunyai definisi yang tertentu, tetapi kedua-duanya terkelas sebagai bahan bumi. Apa itu bahan bumi? Secara ringkasnya ialah batu batan yang terdapat di atas permukaan bumi, sama ada di hadapan saudara, yang ada di bawah tapak kaki saudara, ataupun yang masih belum tersingkap di bawah permukaan bumi. Namun begitu, batuan dan mineral ada definisi tertentu dan kita tidaklah boleh menggunakannya secara bebas. Jadi saya akan mulakan dengan mineral dahulu. Apa itu mineral? Mineral ni ialah bahan bumi yang terbentuk secara semula jadi di dalam bumi kita. Jadi maksudnya begini, sebagai contohnya, magma yang membeku akan menghasilkan mineral, dan mineral itu betul sebagai satu mineral yang asli, terbentuk secara semula jadi. Sebagai kontranya ataupun lawannya, memang kita boleh membuat mineral dengan cara menggunakan unsurnya. Sebagai contoh paling mudah ialah diamond ataupun intan, di mana orang telah menggunakan karbon, iaitu bahan untuk intan itu, menekannya pada suhu dan tekanan yang sangat-sangat tinggi sehingga berlaku transformasi kepada intan. Namun dari segi definisi, intan yang terbuat demikian bukanlah mineral, tetapi sebagai mineral tiruan atau artificial mineral sahaja. Sifat yang kedua mineral itu ialah dia berada dalam bentuk pepejal ataupun solid, in solid form. Oleh sebab itu, kalau kita ada air ataupun bahan-bahan cecair seperti liquid petroleum mentah di bawah permukaan bumi, ia tidak boleh dikelas sebagai mineral. Ya. Sifat yang ketiga, suatu mineral itu mesti mempunyai komposisi kimia yang tertentu. It's defined by its chemical composition. Sebagai contoh, saya ambil contoh paling mudah yang selalu kita sebut-sebut harian, iaitu kuartza ni. Quartz. Jadi kuartza ni ialah mineral, terbentuk secara semula jadi. Dia berbentuk pepejal dan dia harus mengandungi dua unsur di dalamnya, iaitu silikon dan oksigen. Jadi tanpa silikon dan oksigen bukanlah namanya mineral kuartza. Jadi itu sebagai satu contoh mudah. Dan sifat yang keempat, tiap-tiap mineral itu memperlihatkan sifat-sifatnya yang tertentu. Antara sifat-sifat yang diperlihatkan oleh mineral ialah warnanya, hardness atau kekerasannya, kilauannya, sifat-sifat kemagnetannya, dan beberapa sifat yang lain lagi. Jadi kalau kita penuhi 4 kriteria itu, maka itulah mineral. Jadi sekarang mineral itu sebenarnya banyak, ya. Bukannya 1, bukannya 100, tetapi contohnya
di penghujung tahun 2021, penghujung tahun lepas, International Mineral Association telah menyenaraikan 5,700 mineral. Itu saja yang diiktiraf sebagai mineral. 5,700. Ya, banyak di situ. Tetapi untuk mengelakkan kerencaman, kita boleh membuat pengelasan ringkas. Misalnya, mineral itu terbagi kepada dua. Iaitu satu mineral yang terdiri daripada cuma satu unsur sahaja. Unsur kimia, elemen. Sebagai contoh lagi, diamond tadi. Dia mineral yang semula jadi. Tetapi mengandungi cuma unsur karbon saja di dalamnya. Tak ada unsur lain. Jadi karbon 100%. Mineral lain seperti sulfur. Demikian juga. Mengandungi cuma S, sulfur di dalamnya. Begitu juga emas yang mentah, iaitu sebelum dileburkan. Yang kita jumpa di kawasan Pelembungan dan sebagainya. Pun mengandungi satu unsur saja, iaitu aurum, AU. Jadi, lawannya ialah mineral yang mengandungi banyak unsur di dalamnya, iaitu kita sebut sebagai multi-element minerals. Sebagai contoh lagi sekali paling ringkas, yang ada dua unsur di dalamnya seperti kuarza tadi. Dia mengandungi silikon, dia mengandungi oksigen. Kemudian, yang ada tiga ialah seperti kalsit yang mengandungi kalsium, karbon dan oksigen. Ya. Jadi itu contoh, cukup di situ. Sekarang setelah kita melihat mineral, kita lihat pula batuan. Apa yang maksud dengan batuan? Batuan ini ialah paduan daripada satu atau lebih mineral. Rocks is the mixture of one or more of minerals. Jadi, seperti kes mineral tadi, kita boleh mudahkan. Kerana batuan ada ribuan jenis di atas permukaan dan di dalam bumi. Untuk memudahkan, kita rujuk batuan itu sebagai yang bermineral tunggal. Maknanya dia mengandungi satu mineral saja. Ataupun single mineralic rock. Ya. Sebagai contoh di sini, saya ambil mineral kuarza. Kalau 100% dalam batuan itu kuarza saja, batuan itu sendiri dipanggil sebagai quartzite. Itu contoh single mineral. Begitu juga dengan batu kapur atau limestone. Yang kawannya ialah marble tu. Dia mengandungi cuma satu mineral saja, iaitu kalsit. Jadi dia terkelas sebagai batuan yang bermineral tunggal. Ada pula batuan yang mengandungi 3, 4, 5, 6 jenis mineral di dalamnya. Dan saya mengambil satu saja contoh batuan yang paling lazim yang kita sebut-sebut hari-hari, iaitu batuan bernama granit. Ini ialah contoh batuan granit. Ya, satu serpihan batuan granit. Yang cerah itu berwarna kelabu ialah mineral kuarza. Yang berwarna putih sedikit kekuningan itu namanya mineral feldspar. Yang kehijau-hijauan ialah mineral hornblende dan yang hitam itu mineral biotite. Jadi granit ini mengandungi 4 mineral. Jadi dia terkelas sebagai batuan banyak mineral. Jadi ada ratusan malah ribuan lagi jenis batuan yang sebegini. Okey, sekarang mineral sendiri ada dua jenis, iaitu yang wujud secara masif. Maknanya penuh dengan mineral itu tetapi tak ada hablo. Jadi nampak masif saja. Dan ini bukannya tidak ada nilai ekonomi. Kerana, saya ambil contoh. Inilah lagi sekali mineral kuarza. Yang keseluruhan 100%-nya di dalamnya ialah kuarza, SiO2, kuarza di dalamnya. Jadi nilai ekonominya apa? Ini boleh dipotong sebagai contoh, dijadikan bahan binaan dan perhiasan terutama sekali untuk kitchen cabinet misalnya, menjadi alas yang orang sekarang popular kuarza, kuarza top di situ. Jadi, tapi dia tidak ada apa-apa mineral dalam, tak ada
struktur mineral di dalamnya, dia cuma kuarsa saja 100%. Contoh lain ialah ini, saya tunjukkan marble. Ini batuan ni marble ataupun marmar pun sekarang begitu popular sebagai bahan binaan, terutama sekali bahan perhiasan untuk decoration, untuk pelbagai di dapur dan sebagainya. Jenis yang kedua ialah apabila berlaku keadaan tertentu di mana mineral berkemungkinan untuk membentuk hablur. Ini boleh berlaku dalam keadaan tertentu dalam suasana geologi. Saya ambil contoh satu di sini, cuba lihat rajah ini yang memperlihatkan gambar rajah amethyst, iaitu amethyst ini adalah sejenis kuarsa yang berwarna ungu. Sudah lihat di situ, dia mempunyai satah-satah hablur yang rata itu. Banyak satah-satahnya menunjukkan dia terhablur dengan sempurna. Jadi mineral kalau wujud dalam batuan yang berbentuk seperti ini, iaitu ada bentuk hablur, nilai ekonominya akan naik sama ada sebagai nilai estetik untuk bahan display ataupun orang suka mengumpulnya, ataupun dia boleh juga dicanai menjadi batu-batu permata. Jadi sebagai penutupnya, saya lagi sekali akan menunjukkan contoh-contoh single element mineral ini yang terbentuk sebagai hablur dan menjadi bahan yang berharga sebagai semi-precious stone. Saya mulakan dengan lagi sekali diamond di sini. Ini diamond. Ingat, dia adalah mineral yang terdiri daripada karbon. Okey, sekali lagi saya ulangkan, iaitu ini ialah diamond ataupun intan, merupakan mineral yang terdiri daripada satu unsur saja, iaitu karbon. Ini ialah emas yang seperti saya sebut single mineral, iaitu auron dalamnya, tapi dia cuma kita boleh sebut mineral kalau dia dalam keadaan mentah, iaitu di lombong ataupun di sungai dan sebagainya. Sekali kita leburkan, dia menjadi logam dan tidak begitu sesuai untuk dinamakan sebagai mineral. Seterusnya, saya perlihatkan mineral yang berwarna ungu itu. Okey, saya mohon maaf, tadi sampel terjatuh. Kita sambung semula. Maklumlah umur saya dah 71 tahun. Ya. Jadi ini diulang, ini adalah amethyst, iaitu sejenis kuarsa yang berwarna ungu. Dan secara komposisinya ialah silikon dengan oksigen juga. Yang lebih halus, tapi ingin saya tunjukkan, berwarna hijau kekuningan ini ialah satu mineral yang bernama epidot. Ya. Semi-precious stone epidot ini terdiri daripada unsur besi, magnesium, silikon dan oksigen. Jadi ada 4 unsur di dalamnya. Cantik. Seterusnya ialah yang lebih selalu kita dengar, delima ini. Delima ini kita tak sangkalah sebab sebenarnya unsurnya sangat mudah, iaitu aluminium dengan oksigen saja. Al2O3. Jadi delima warna adalah merah, mengambil sempena buah delima, ya, warna dia. Kemudian ini ialah ruby. Lagi sekali, dari segi komposisi, ruby yang berwarna biru ini cuma terdiri daripada aluminium dan oksigen saja, Al2O3.
Baiklah, yang ini pula ialah beberapa mineral yang berkelas sebagai semi-precious stone yang telah diikatkan kepada bahan-bahan kemas. Bahagian bawah ini ialah kecubung atau amethyst, dan yang bahagian atas ini pelbagai mineral semi-precious stone yang telah diikat kepada bahan barang kemas. Sebagai penamatnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang persoalan yang selalu dikemukakan. Kenapa di dalam batuan terdapat kerlipan mineral? Dalam mineral ini ada sejenis yang bernama mica atau mica yang terdiri daripada dua, iaitu satu namanya muscovite dan satu lagi namanya biotite. Kedua-dua mineral ini flaky, berkeping dan sifatnya memantul cahaya. Jadi dalam pasir, dalam batuan, kalau kita melihat menggerlip ini, kemungkinan besarnya datang daripada mineral yang bernama mica ini. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya perjelaskan pada hari ini tentang batuan dan mineral dan juga tentang sedikit semi-precious stone ini. Moga-moga dia memberi manfaat kepada kita semua. Jadi sebelum kita berpisah, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel Cinta Risa dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat daripadanya. Sekian, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.